أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Dan insyaAllah pada malam ini akan dijelaskan mengenai kitab Al-Hikam pada bahagian muqaddimah. Muqaddimah terjemahan Al-Hikam ini bukan daripada karya ataupun tulisan Syekh Ahmad Ibn Atta'illah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Muqaddimah ini telah ditulis oleh penterjemah dan penghurai kitab Hikam ini. Jadi apapun, saya tetap akan menjelaskan muqaddimah yang telah dikemukakan oleh penterjemah dan penghurai kitab Al-Hikam ini. Sebahagian daripada muqaddimah ini telah saya jelaskan dalam kuliah-kuliah di tempat tertentu. Maka saya rasa nak menyambung huraian muqaddimah ini di sini pada malam ini. Kata penterjemah dan penghurai kalam hikmat ini, adapun dalam segala masa, maka ilmu tasawuf yang dahulunya atau hakikatnya ilmu tauhid untuk mengenal Allah, atau hakikatnya ilmu tauhid untuk mengenal Allah. Jadi kata pengarang kepada muqaddimah ini, dia kata ilmu tasawuf ini sebelum itu merupakan ilmu tauhid. Jadi antara tauhid dengan tasawuf ini dia ada kaitan yang sangat rapat. Yang sebenarnya hakikat tasawuf itu adalah penghayatan bagi tauhid itu. Keyakinan terhadap tauhid yang semakin mendalam di dalam hati itu, dia akan membuahkan perilaku, tindakan yang kita sebut sebagai tasawuf. Dia akan membuahkan berbagai perasaan di dalam hati, demikian juga tindakan dan perbuatan seseorang itu. Jadi bahasa mudahnya,
tasawuf itu adalah merupakan penghayatan kepada akidah ataupun ilmu tauhid. Sebahagian orang, sebahagian dari kalangan orang Islam kita hari ini ni, dia menganggap dua benda yang berbeza antara tasawuf dengan ilmu tauhid. Dia anggap dua benda yang berbeza, sekalipun ada kaitan tapi benda yang berbeza. Jadi perlu kita sedari, perlu kita sedar balik bahawa pembahagian itu dibuat oleh ulama untuk supaya mudah kita faham, kita belajar dan kita faham. Pada hakikatnya dia adalah sesuatu yang dipadukan antara tasawuf dengan tauhid ini. Demikian juga dengan fiqh, benda yang disatu padukan. Tapi ulama pecah benda tu untuk supaya senang membahaskan perkara itu. Yang berkait dengan akidah tu, keyakinan, akidah dan kepercayaan, orang panggil tauhid. Yang berkait dengan sifat kelakuan dalaman kita, ehwal dalaman kita, dan juga hal-hal yang berkaitan dengannya tu orang panggil tasawuf. Yang berkait dengan amalan yang kita buat, tata cara amalan yang kita laksanakan itu orang panggil fiqh. Jadi dipecahkan itu supaya senang untuk difokuskan. Senang kita fokus, senang difokuskan, dibahaskan, senang dipelajari dan dipahami. Tapi kenyataan sebenar, tiga itu adalah sesuatu yang dipadukan sekali. Itu maksud penulis mukadimah ni, dikata ilmu tasawuf ini dahulunya itu atau hakikat sebenarnya adalah ilmu tauhid, ilmu akidah. Tapi ilmu akidah yang dihayati. Sebagai contoh, keyakinan terhadap takdir Allah. Itu tengok dari segi itu adalah akidah, tauhid, bahawa Allah Ta'ala itu telah mentakdirkan segala-galanya. Termasuk dalam cabang rukun iman kita, antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kau percaya kepada takdir Allah, baik atau buruk. Jadi nak tak nak, menyenangkan kita ke atau tidak menyenangkan kita, kita kena ada keyakinan apa yang berlaku itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Itu bahagian tauhid, bahagian akidah kita. Tapi keyakinan ini yang kita tasdikkan, yang kita percayakan di dalam hati kita itu, kalau kita teguhkan, kita suci bersihkan hati, maka keyakinan ini akan menjadi lebih mendalam, sehingga membuahkan suatu keadaan di dalam hati atas keyakinan apa tak akan berlaku satu perkara melainkan sudah ada takdirnya. Dan di sebalik takdir Allah itu ada hikmah kebijaksanaannya, ada rahmatnya dan bermacam-macam lagi. Bila keyakinan itu mula tertanam dalam keyakinan kita menjadi lebih mendalam, dia akan membuahkan satu hal di dalam hati yang dinamakan sebagai tawakal dan redha. Itu bahagian tasawuf. Itu bahagian tasawuf. Jadi kemudian dia akan membuahkan amalan lagi. Tuntutan daripada kita, orang yang menyedari, tumbuh dalam hati dia itu satu sifat, satu kelakuan yang orang panggil tawakal dan redha tadi itu, dia akan membuah tindakan dia pada perlakuan dia. Dia banyak, dia tidak menggelabah, dan dia dapat menerima kenyataan dan macam-macam lagi. Itu semua cabang-cabang dia. Jadi semua bahagian itu orang panggil tasawuf. Tempat timbul dia tu daripada keyakinan tauhid tadi tu. Itu sebagai contoh. Demikianlah keseluruhan akidah iman kita itu, bila tertanam teguh, dia akan membuahkan suatu hal dalam hati. Orang panggil satu sifat dalam hati, dan itulah tasawuf. Bahkan dia akan timbul pada tingkah laku dan perbuatan. Itu juga cabang dari tasawuf. Jadi tasawuf ni adalah hasil ataupun penghayatan daripada akidah.
kita antara keyakinan kita, akidah kita, bahawa tidak ada yang menghidupkan dan mematikan melainkan Allah. Itu akidah kita, tauhid kita. Termasuk dalam keyakinan tentang af'al, perbuatan Allah. Perbuatan, bahawa tidak akan berlaku satu perkara ni melainkan Allah lah yang melakukan segala perkara itu. Antara perbuatan ni banyak. Pelakuan ni banyak, antaranya menghidupkan dan mematikan. Jadi kita yakin bahawa segala apa yang berlaku pada alam semesta ni adalah perbuatan Allah. Yang ni semua tu berlaku adalah dengan kehendak dia, dengan kekuasaan dia. Itu keyakinan tauhid kita. Tauhid af'al kita. Percaya semua tu. Jadi perbuatan yang berlaku pada makhluk ni banyak, antaranya menghidupkan, tentang kehidupan dan kematian. Bahawa dia adalah merupakan perbuatan Allah. Maksudnya hidup dan mati seseorang tu memang berlaku, tak akan berlaku kecuali dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan kehendak ketentuan Allah. Itu menjadi akidah kita, keyakinan kita. Jadi bila keyakinan itu dia kuat dalam hati, tumbuh dalam hati, dia mula menjunam ataupun mula mendalam dalam perasaan kita, dia akan membuahkan satu ahwal, suatu sifat perasaan dalam hati kita itu, satu perasaan dalam hati kita. Kemudian dia akan membuahkan tindakan kita itu, pelakuan kita, amalan kita. Kita akan bersedia untuk, kita akan sentiasa ingat bahawa setiap orangnya akan mati dan boleh berlaku bila-bila masa di mana saja pun. Menyebabkan orang itu timbul perasaan khauf, satu perasaan yang dinamakan khauf, takut dalam hati dia. Kemudian membuahkan satu tindakan menyebabkan dia banyak melakukan kebaikan-kebaikan untuk menghadapi keyakinan kematian yang diyakini. Semua itu adalah tasawuf. Jadi tasawuf ni adalah merupakan penghayatan atau buah daripada tauhid. Itulah yang ingin dinyatakan oleh penulis mukadimah ni. Setengah orang beranggapan tasawuf ni suku, tauhid ni suku. Itu berarti dak lumak orang panggil. Dak jelera molek. Kalau orang Terengganu kau, dia tak kena poyok orang panggil. Maksudnya mungkin kalau dia tamsilan mudah kalau kita nak buat kau, tak kena duriang. Kalau kena poyok, tak kena duriang. Mungkin kerana dia kena duriang tu dengan cara dia baca surat khabar. Dia baca surat khabar ataupun dia tengok gambar. Dia tak pernah sekali makan duriang tu. Dia akan kata berbezalah. Akidah lain, usul din lain. Dia nak cam. Sebab dia tak pernah tengok buah duriang tu, dia tak pernah setuh, tak pernah makan. Dia akan kata macam tadilah. Akidah lain, tasawuf lain. Memang lain dari segi fokus dia, tapi kenyataannya dia adalah benda yang bersepadu. Jadi macam kita bila kita tak kenal kau, ibarat macam ni lah. Kita tengok duriang, kita kenal duriang dengan cara baca cerita tentang duriang atau tengok gambar duriang. Lalu kita pergi kedai makan ikan patin, poyok, otak poyok. Jadi bila makan poyok tu, dia tak tahu tu duriang. Dia tak tahu dah tu duriang. Tu keadaan dia. Dia tak tahu. Duriang lain, poyok lain. Dia akan kata gitu. Ataupun dia pergi ke Kelantan ke Terengganu ke, dia beli lepuk. Dia akan kata, duriang lain, lepuk lain. Dia tak sentuh. Benda tu mari dari kat tulis je. Itu maksudnya. Jadi yang mengatakan tasawuf dengan akidah tu benda yang beza tu, seolahnya tadilah dia tak pernah makan duriang molek. Maka kelirulah dia dengan poyok, dengan lepuk, dengan macam-macam lagi lah. Tapi kalau dia hadang molek, dia tak akan kata betul berlainan. Dia dua benda yang bersepadu. Penghayatan akidah itulah tukar jadi tasawuf. Maka termasuk semulia-mulia ilmu, terbesar dan tertinggi, sebab ia sebagai intisari daripada syariat. Baik, kenapa ilmu tasawuf ini
disifatkan sebagai semulia-mulia ilmu, ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling besar dan ilmu yang paling tinggi. Kerana ketinggian sesuatu ilmu itu adalah menurut apa yang dibahaskan oleh ilmu itu. Itulah yang akan menentukan ketinggian sesuatu ilmu. Dibahas tentang apa? Maka apa yang dibahaskan itulah yang akan menentukan kedudukan ilmu itu. Jadi ilmu akidah ni yang mana penghayatannya adalah tasawuf itu, sudah tentu dia membahaskan tentang zat Allah, tentang zat dan sifat-sifat kesempurnaannya. Maka apa lagi yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ada. Tidak ada yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu yang membahaskan tentang zat Tuhan dan sifat kesempurnaannya dan dalam penhayatannya itu menjadi tasawuf tadi itu, maka itulah ilmu akidah, ilmu tauhid yang penhayatannya itu adalah menjadi ilmu tasawuf. Maka sebab itu ilmu tasawuf ini yang merupakan penghayatan bagi tauhid dikira sebagai ilmu yang paling mulia, paling tinggi kedudukannya. Dari segi itu, dari segi apa yang dibahaskan oleh ilmu itu. Dah ilmu syariat, ilmu fiqh, macam mana pula? Fiqh dari segi bahasanya membahaskan tentang hukum, tata cara, tapi tetap akan balik kepada Allah Ta'ala juga. Beribadah kepada Allah. Jadi cuma dia lekok jauh sikit, tu je. Tapi dia juga termasuk ilmu-ilmu yang paling mulia, termasuk kerana dia juga tak lagi daripada membahaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan semulia-mulia perkara. Kemudian dinyatakan di sini, dia kata antara sebab ilmu tasawuf yang merupakan penghayatan bagi ilmu tauhid ini semulia-mulia dan setinggi-tinggi ilmu, antaranya kerana ia merupakan intisari daripada syariat. Intisari ni ibarat kau sari pati. Kalau kita kau satang kau apa ni, ambil minyak daripada satang. Kalau susu kau orang ambil tu panggil benda susu, dia jadi limpa dia tu, mentega pula dah. Jadi apa ni, susu bila dia padakkan, dia ambil sari pati dia tu, dia jadi keju. Jadi syariat kita ni, amalan syariat ini, intipati dia tu, isi dia tu, saripati dia tu adalah tasawuf. Baik, orang yang beramal ibadah, bersolat, tapi hanya gerak badan saja yang bergerak, tidak ada hudurnya, tidak ada khusyuknya, tidak ada penghayatannya, dia seumpama ada sesuatu yang tidak ada saripati dia tu, inti dia tu tak ada dalam. Maka dinyatakan di sini bahawa syariat ini, yakni amalan zahir kita ni, sembahyang kita, puasa kita dan sebagainya itu, saripati dia tu, inti dia tu adalah tasawuf. Jadi kalau seseorang tu bersembahyang menurut peraturan ilmu fiqh syariat zahir lah maksudnya, tanpa penghayatan tasawufnya, berarti ibadahnya tu tidak ada inti dia tu, tidak ada saripatinya. Bahkan menjadi sendi yang utama dalam agama Islam. Bahkan pengarang ni dia kata ilmu tasawuf ni yang merupakan penghayatan bagi akidah dan tauhid ini, dia adalah sendi ataupun penghubung utama. Penghubung utama dalam penghayatan agama Islam ni, ataupun asas
inti yang utama bagi agama Islam. Baik, sebab katanya Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku menjadikan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengenal aku. Ayat ni terang-terang Allah Ta'ala menyatakan tujuan besar manusia ni diciptakan. Aku tak jadikan jin dan manusia dua makhluk. Jin, manusia, dua ni je yang ditaklif, yang ada hisapnya nanti, yang ada pembalasannya. Lain tak ada kaitan. Jin dan manusia ni. Lalu Allah Ta'ala kata, aku tak jadikan dua makhluk ni, jin dan manusia ni, kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Ibnu Abbas sebagai salah seorang daripada penafsir, dia kata apa? Ibnu Abbas dia kata ayat ni illa liya'budun dengan mana illa liya'rifun, supaya aku dapat supaya mereka ni, manusia ni dapat mengenal aku dulu, mengenal Allah. Setelah itu baru buat ibadah. Jadi ayat ni beritahu bahawa Allah Ta'ala menjadikan jin dan manusia ni tujuannya untuk makrifat dan seterusnya ibadah. Kerana ibadah tanpa makrifat bukan ibadah. Orang yang nampak dia bergerak macam solat, dia berdiri, dia rokok, tapi dia tidak ada makrifat, keyakinan ketuhanan. Apakah kita nak namakan itu ibadah? Tidak. Ibadah ini dinamakan ibadah kalau ada makrifat. Yang dasarnya itu adalah makrifat. Sama ada makrifat usuluddin ataupun penghayatan dia itu, iaitu tasawuf. Barulah sesuatu itu dikatakan sebagai ibadah. Orang yang keluar zakat tapi dia tidak ada makrifat dalam hati dia, perbuatannya itu perbuatan biasa, tidak dikira sebagai amalan berzakat yang merupakan ibadah. Orang yang pergi tawaf keliling Kaabah tapi dia tidak ada keyakinan akidah atau penghayatan tasawufnya, tak ada tu. Jadi perbuatan dia tu sekalipun sama macam orang lain tawaf juga, maka tidak dinamakan ibadah. Sebab tu Ibn Abbas menafsirkan ayat ni illa liya'budun dengan arti illa liya'rifun, supaya mereka mengenal. Jadi kesimpulan daripada ayat ni bahawa tujuan besar manusia dan jin ni diciptakan oleh Allah ni pertama sekali untuk makrifat, untuk kenal dia. Berarti penting perkara yang berkaitan dengan makrifat ni. Dan setelah kenal barulah beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsir Ibn Abbas. Kita tahu sajalah siapa dia Ibn Abbas ni. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan di antara yang alim lah, di antara para sahabat Nabi yang alim ni Ibn Abbas. Dan ulama-ulama fuqaha ahli hukum ni antaranya mengambil ilmu daripada Ibn Abbas lah, antaranya yang banyak ambil ilmu. Dan memang Ibn Abbas ni terkenal sebagai seorang yang alim. Zaman Sayyidina Ali, ketika berlakunya fitnah Khawarij ni, fitnah Khawarij ni berlaku zaman Sayyidina Ali sehingga timbulnya berlaku perang Siffin yang membawa kepada majlis tahkim. Jadi kelompok-kelompok Khawarij ni yang mereka ini kontra dengan Sayyidina Ali, kontra dengan yang lain, Muawiyah dan lain lagi lah. Akhir sekali mereka merancang pembunuhan, bunuh Sayyidina Ali, bunuh Sayyidina Muawiyah. Perancangan lain tak berjaya kecuali perancangan membunuh Sayyidina Ali saja berjaya dilakukan. Tapi nak beritahu bahawa kelompok ni saya nak cerita Ibn Abbas ni. Satu ketika ni Sayyidina Ibn Abbas ni nak pergi berdiskusi dengan kelompok Khawarij ni. Kerana kelompok Khawarij ni boleh kita sebut sebagai orang yang gaya berfikirnya rosok.
dalam memahami agama ni, rosak. Cara penilaian, pemahaman dia rosak. Dan kita tak nak panjang tak Khawarij ni. Ini banyak hal jadi. Tapi nak cerita Ibn Abbas ni macam mana keadaan dia masa tu. Contoh bila dia sebut tokoh sebagai penafsir ayat yang saya sebut tadi, ketokohan dia ni. Jadi dia nak berdiskusi dengan kelompok Khawarij ni. Sayyidina Ali tak membenarkan mula-mula. Dia kata, aku bimbang mereka ni akan melakukan sesuatu terhadapmu. Ibn Abbas kata, tak apa, insya-Allah, kerana aku ni tak musuh dengan orang. Aku boleh jumpa orang ni, boleh jumpa orang ni, boleh lah ke? Jadi kalau gitu pergi. Jadi Ibn Abbas ni bila dia pergi berjumpa kelompok Khawarij ni, dia nampak pada kelompok Khawarij ni tanda-tanda kuat ibadah. Orang yang banyak beribadah, banyak berqiyamul lail, nampak tanda-tanda tu. Tanda sebagai ahli ibadah. Ahli ibadah tapi gaya berfikir yang sakit sikit dalam memahami nas agama. Jadi bila berdiskusi dengan Ibn Abbas ni, dia telah berjaya merubah sekitar 2,000 orang yang terpengaruh dengan faham Khawarij ni. Balik asal kepada keadaan asal balik. Sebab begitu. Tapi nak beritahu Ibn Abbas ni memang dia bijak lah. Sampai 2,000 kelompok Khawarij tu berjaya dibetulkan fikiran dia. Kerana rosak Khawarij ni bukan rosak ibadah dia, rosak dia kerana gaya berfikir yang rosak lah, kita anggap sebagai yang rosak dalam memahami hal-hal keagamaan ni. Ada nilai ekstrimnya, gaya berfikir yang tak matangnya, dan macam-macam lah. Kita tak nak pericikan di sini. Jadi Ibn Abbas tadi dia menafsirkan ayat illa liya'budun dengan illa liya'rifun, supaya mereka kenal. Jadi persoalan mengenal Allah ni bukan persoalan yang ringan, penting. Cuma apa? Umat Islam hari ni persoalan ini kurang ambil hal. Tak maaflah saya beritahu kurang ambil hal dah berbanding dengan hukum-hukum fiqh ni banyaklah. Itu pun kurang dia orang ambil hal juga, tapi berbanding dengan masalah makrifat ni, itu lagi orang kurang ambil hal. Tak kisah sangat dalam bab makrifat ni, dalam bab akidah tauhid dan perhayatannya itu, iaitu tasawuf atau makrifat tu, orang tak ambil hal sangat. Jadi kita tengok umat Islam akhir zaman ni memang itu trend dia hari ni. Maka tak heranlah bila Nabi mensifatkan umat Islam di akhir zaman ni macam buih. Buih pada musim banjir ni dia banyak tapi tidak ada kekuatan, rapuh. Kalau ada tunggu kayu naik sikit itu, buih dibawa oleh arus air banjir ni, banyak nampak. Buih sekali ni. Tapi bila ada rati kayu sikit, bau gelap. Itu tamsilan yang dibuat oleh Nabi. Tak ada kekuatan ni. Tapi kalau kita usuli sebab kenapanya tu, dia akan balik kepada persoalan yang sama. Persoalan qalbu yang merupakan penghayatan pada akidah tu. Tasawuf lah bahasa mudahnya. Sudah diabaikan, diketepikan, ataupun tidak diendahkan lagi, tidak diberikan perhatian. Sedangkan kita tahu ayat ni beritahu bahawa itu adalah tujuan utama. Tujuan utama manusia ni diciptakan untuk mengenal makrifat. Lepas tu barulah terhasilnya ibadah, pelaksanaan ibadah dengan baik. Jadi apa yang saya nak kemukakan tu, bahawa sikap kita umat Islam hari ini kurang memberikan fokus kepada persoalan mengukuhkan makrifat ni, yang merupakan penghayatan bagi akidah tu, tauhid tu, tidak diberikan perhatian. Bukan sekadar tu saja, bahawa arus yang timbul hari ini bukan saja tidak menjadikan perhatian, tapi melabelkan dia dengan label yang macam-macam. Sesatlah, itulah, macam-macam. Ilmu yang tak sesuai dengan zaman lah, itulah, macam-macam hari ini. Baik, kemudian kata pengarang ni lagi, kerana pengertian ilmu tauhid telah berubah nama menjadi ilmu kalam.
Jadi dalam perkembangan keilmuan Islam, ilmu tauhid ini di kemudian hari dia akan ubah corak sikit, dia lebih menghala kepada ilmu kalam dah. Adapun ilmu tauhid yang asli yang perhayatannya adalah tasawuf itu sudah berubah corak sikit. Sehingga ilmu tauhid dia tak pergi ke corak ilmu tasawuf dah, dia pergi ke corak ilmu kalam. Dia pergi ke ilmu kalam ke ilmu akli lah, akal. Tidak ada lagi dalam bentuk, tidak lagi fokus pada penghayatan yang penghayatan makrifatnya. Tapi asalnya tak gitu. Asalnya bahawa akidah tauhid zaman awal dia adalah menghala kepada penghayatan. Penghayatan tauhid itu bagi makrifat ataupun bahasa kita hari ini tasawuf. Tapi perkembangan di kemudian haluan dia itu, ilmu tauhid ini dia lebih menghala kepada ni minda, penghujahan, sehingga bertukar nama corak menjadi ilmu kalam. Itu kita nampak perkembangan ilmu kalam, ilmu filsafat, yakni ilmu akidah tu lebih menjurus kepada penghujahan akal, tidak lagi kepada penghayatan qalbu ni. Sedangkan asalnya adalah lebih kepada penghayatan qalbunya. Yang sama sekali ilmu filsafat yang sama sekali seolah-olah tidak ada hubungannya dengan akhlak. Itu perkembangan di kemudian hari. Akidah tauhid dia akan pergi ke pada hujah-hujah akliyah, kefahaman akliyah. Tak banyak menjurus kepada penghayatan tauhidnya, penghayatan akidahnya, penghayatan tasawufnya ataupun akhlaknya. Ada banyak kita situ. Seolah-olah tidak ada hubungannya dengan akhlak dan amal usaha. Maka timbul nama ilmu tauhid yang dijernihkan kembali dari sumber yang asal, diajarkan dan dilakukan oleh Nabi SAW dan sahabatnya. Akhir sekali adalah usaha untuk mengembalikan ilmu tauhid ini kepada asal dia itu, iaitu yang dihayati, yakni penghayatan tauhid itu, iaitu tasawuf, makrifat. Baik, sebab dari ilmu inilah akan dapat memancar nur hakikat. Ilmu tauhid ini yang dihayatinya dan perhayatannya itu adalah tasawuf, inilah yang akan memancarkan cahaya hakikat kepada manusia. Apa cahaya hakikat? Yang hidayat Allah lah. Hidayat yang dikurniakan Allah hasil daripada jiwa yang ditazkiyahkan, jiwa yang diusahakan untuk disuci bersihkan. Proses menyuci bersihkan jiwa itu adalah tasawuf. Maka dia akan menghasilkan nur hidayat yang akan menerangi akal dan kalbu dia. Dah apa keperluan nur hidayat ni kalau iman dia menjadi keyakinannya itu menjadi kuat dan mendalam. Kalau amalan dia tu, amalan tu menjadi ikhlas, menjadi khusyuk, menjadi tulus, hadir. Itu fungsi nur ni, menjadikan akidah kita itu lebih jelia, lebih terasa benarnya. Itu fungsi nur. Amalannya menjadi lebih bersih dari aspek ikhlasnya, dari aspek hadir hatinya, khusyuknya dan sebagainya. Sehingga dapat menilai semua amal, semua soal hidup dan penghidupan ini dengan tuntunan Allah dan pelaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni dengan nur hidayah ini manusia dapat panduan lah. Panduan dalam menilai kehidupan dia itu berasaskan kepada pedoman yang ditunjukkan Allah dan Rasulnya, yakni pedoman Al-Quran dan hadis. Baik, sedangkan kitab Al-Hikam yang disusun oleh Abul Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Al-Husain bin Ata'illah Al-Iskandari, satu-satunya kitab yang sangat mantap ajaran tauhidnya. Jadi kitab ini pengarang dia tu Syekh Ahmad, orang panggil nama sikap dia Ahmad Ibn Ata'illah. Tapi sedangkan sebelum nama Atta' tu banyak lagi nama.
silsilah keturunan dia tu panjang. Tapi jalan rekahnya Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. 2 minit lagi dah, ada 2 minit. Jadi saya tak nak panjang, nak cerita sikit Syekh Ibn Atta' ni. Ini mengesapa kepada pengarang kitab. Jadi Syekh Ibn Atta' ni dia hidup di zaman mana? Dia sezaman dengan Syekh Ibn Taymiyah. Sezaman. Antara tokoh yang hidup sezaman dengan dia ni Syekh Ibn Atta', Syekh Ibn Taymiyah, Syekh Ibn Hajar, Al-Imam An-Nawawi, itu hidup sezaman mereka. Saya sebut gini sebab tanggapan setengah orang kita ni, bagi terutamanya orang yang merajakan, meletakkan Syekh Ibn Taymiyah ni agak terlalu tinggi berbanding ulama lain. Kita tahu zaman dia ni 3 orang ni sezaman mereka ni. Syekh Ibn Atta', Al-Imam Nawawi dan juga Syekh Ibn Taymiyah. Zaman serupa. 3 orang Syekh. Cuma Syekh Ibn Atta' ni bermula dengan orang yang alim, berkecimpung dengan ilmu, menjadi ulama besar sampai tahap mufti, bertaraf mufti yang dapat memegang fatwa dalam mazhab Maliki tu. Yang pada awalnya dia tak suka dengan tasawuf, memandang tasawuf sebagai ajaran yang bermasalah lah, menyimpang. Tapi dengan perjalanan hidup dia, akhir sekali dia bertukar wajah menjadi orang yang mempelajari ilmu ni dan jadi tokoh besar. Akhir sekali karang kita ikan. Itu sejarah Syekh Ibn Atta'. Sedangkan regu dia ni, Syekh Ibn Taymiyah ni, berkesudahan dengan sampai sudah dia tak apa mesra dengan tasawuf ni, tak apa mesra. Dan 2 orang ni pernah berjumpa dan berdiskusi. Sebab jadi saya nak tutup dengan yang ni. Mungkin pembacaan kita ni habis ginilah. Kita tak melacak sangat jauh sangat. Nak cerita penutup cerita ni saja, bahawa 2 tokoh ni, Syekh Ibn Atta', Syekh Ibn Taymiyah ni hidup sezaman dan pernah berdiskusi. Antara isu yang didiskusikan antara 2 tokoh ni adalah isu berkaitan dengan isu ziarah kubur Nabi. Sebab apa? Syekh Ibn Taymiyah ni memfatwakan haram, berdosa ziarah kubur Nabi. Haram, berdosa. Dengan alasan dia lah. Tak apalah, dia ada alasan, pandangan dia. Bila berlaku diskusi ni, Syekh Ibn Atta' tanya Syekh Ibn Taymiyah, kenapa kamu mengharamkan orang? Ibn Taymiyah kata haram ziarah kubur Nabi. Kalau kita nak bermusafir, kita duduk tempat jauh, nak bermusafir pergi ke situ dengan tujuan nak ziarah kubur Nabi, safar kita tu dianggap safar yang haram. Maksudnya dia tidak dibenarkan untuk menjamak dan kosongkan sembahyang. Itu fatwa Syekh Ibn Taymiyah. Tak boleh jamak kosong sembahyang, kerana dianggap safar kita safar yang maksiat. Safar begitu. Alasan dia mungkin ada alasan lah, dia ulama ni. Memang kita kena akul lah, ulama-ulama lah. Tapi dalam diskusi ni Syekh Ibn Atta' tanya dia, kenapa mengharamkan orang ziarah makam Nabi? Alasan apa benda? Mana dalil mubakar? Dalil apa mubakar? Hujah apa mubakar? Tak ada dalil. Sebab dalil menyuruh. Dalil syarak berkaitan ziarah ni secara umum bukan larang, suruh pergi ziarah. Dan bersifat umum dalil. Jadi tak ada dalil hak larang. Cuma dia kata alasan dia adalah kaedah fiqh, iaitu sadduz zari'ah, nak tutup ruang yang dianggap menurut tanggapan dia tu punca orang menjadi syirik. Antaranya puncanya kerana ziarah kubur Nabi lah. Menurut faham dia tu, itu sebab orang terlibat dengan perkara-perkara syirik. Jadi Syekh Ibn Atta' membantah. Kalau betul pun tak boleh buat gitu secara mudahnya. Ni kalam saya dululah. Kalau betul pun ada berlaku gitu tu, tapi tak bolehlah mengharamkan orang nak ziarah tu. Kalau gitu dia kata Syekh Ibn Atta', kenapa kau tidak mengharamkan juga? Kenapa kau tidak berfatwa supaya orang lelaki ni, kita tahulah kenapa kau tidak memberikan fatwa juga
supaya orang lelaki ni dia kena kasih. Kasih ni macam dimandurkan lah, macam lembu kena kasih tu. Jadi tak ada nafsu. Jadi kenapa kau tidak memfatwakan orang lelaki kena buat gitu? Supaya apa? Supaya tidak berlaku penzinaan. Kalau mu nak buat cara tadi tu, mu kena beri fatwa kau ni. Orang lelaki kena kasih supaya tak ada nafsu dan tidak ada penzinaan lagi. Kemudian dia kata lagi, kenapa juga engkau tidak fatwa supaya anggur tu tidak boleh ditanam? Sebab apa? Daripada anggur lah orang buat arok. Kenapa tak fatwa anggur ni tak boleh tanam? Kira ada orang buat arok. Inilah yang tidak dapat dijelaskan oleh Syekh Ibn Taymiyah. Tapi saja nak beritahu, tokoh Syekh Ibn Atta' ni, hendaklah kita tahu tokoh tasawuf ni memang di sesama Syekh Ibn Taymiyah, dan banyak berlaku beberapa segi pertemuan antara dua tokoh ni, dan sejarahnya panjang di Mesir. Kaji yang banyak benda lagi lah yang berkait dengan pertemuan dua tokoh ni. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu isyak, saya tak nak panjang lagi lah. InsyaAllah di masa-masa akan datang penghuraian kitab ini akan diteruskan insyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.